Baik, start lagu kan? Two minutes. Boleh kan? Okay, dah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang meluangkan masa pada petang ini. Selamat bertemu kembali ke webinar anjuran FGV Agri Services. Kepada yang belum subscribe, boleh subscribe Facebook FGV Agri. Dan saya rasa pada petang ni saya nak mulakan dengan dua rakaat pantun lah untuk kita mulakan program ini ya. Okey, kuntum melati tumbuh melata, burung merbah di pohon cemara. Assalamualaikum pembuka bicara, selamat datang kepada semua. Selamat datang kepada semua penonton daripada Semenanjung Malaysia, Sabah, Sarawak dan Indonesia lah. Kita ada penonton juga daripada Indonesia pada petang ni insyaAllah. Okey, sayang selasih berisi minyak, bunga cengkeh di atas jerami. Terima kasih banyak-banyak sudi datang ke majlis ini. Okey, untuk pengetahuan tuan-tuan, pihak kami terpanggil untuk memberikan sesi perkongsian webinar ini kerana
memandangkan sawit adalah kita punya komuniti utama di Malaysia dan ramai industri player seperti planter, estate, pekebun kecil mendapat manfaat daripada hasil sawit ini. Okey. Jadi petang ini kita akan berkisar berkaitan dengan faktor-faktor penting yang menentukan hasil sawit. Jika tuan-tuan tengok pada hari ini, harga CPO ataupun crude palm oil mencecah parah setinggi, lebih kurang dalam RM5,000 untuk 1 tan lah. Dan kenaikan harga yang sangat baik ini memberikan kesan positif kepada penanam sawit lah. Ya. Jadi untuk mendapatkan hasil yang tinggi, sudah pastilah kita perlu meneliti apakah faktor-faktor penyebab-penyebab yang kita boleh gunakan untuk kita mencapai hasil yang seperti yang kita impikan. Okay, pada petang ini saya tak nak bercakap dengan panjang lebar berkaitan dengan ini sebab kita dah jemput 3 orang pakar kita dalam bidang penanam kelapa sawit untuk berkongsi maklumat dan juga penerangan berkaitan dengan penjagaan pokok sawit untuk menghasilkan hasil yang terbaik. Okay, bersama-sama saya pada petang ini kita ada 3 orang ahli panel yang kita bawakan khas daripada FGV Agri Services dan FGV Fertilizer. Sebelum itu saya perkenalkan diri saya, lupa nak kenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Rozmi daripada Jabatan Pemasaran yang akan menjadi moderator pada program inilah. Okey, untuk saya perkenalkan ahli panel kita yang pertama, Encik Muhammad Umar Ubaidah bin Muhammad Junaidi. Sekarang bertugas di Jabatan Khidmat Nasihat Agronomi di Ibu Pejabat di Jalan Raja Laut ini. Seterusnya jawatan beliau terkini adalah Ketua Unit Agronomi Semenanjung, mendapat kelulusan pendidikan terakhir di Universiti Putra Malaysia. Telah berkhidmat sejak tahun 2010 di FGV Agri Services. Antara tanggungjawab beliau adalah memberikan lawatan khidmat nasihat kepada ladang-ladang FGV, Felda Plantation Management dan beberapa estate-estate luar. Okey, dan juga beliau terlibat dalam penerbitan beberapa artikel yang berkaitan dengan penjagaan pokok sawit dan juga show pembajaan lah. Okey. Seterusnya ahli panel kita yang kedua adalah saudara Ahmad Faiz Rizwan. Beliau juga bertugas di Jabatan Khidmat Nasihat Agronomi sebagai senior agronomist di FGV Agri Services. Pendidikan terakhir beliau adalah Bachelor of Agriculture Science daripada Universiti Putra Malaysia. Pernah bertugas sebagai penolong pengurus di ladang sebelum berpindah ke Jabatan Khidmat Nasihat sebagai agronomis, mempunyai pengalaman yang luas dalam memberikan khidmat nasihat untuk kelapa sawit dan juga getah. Dan beliau juga terlibat dalam memberikan show pembajaan kepada ladang-ladang sawit, dan beliau merupakan ahli Malaysian Society of Soil Science sejak daripada tahun 2013. Seterusnya panel kita yang terakhir, Encik Saharuddin bin Jabar. Kita import khasnya daripada FGV Fertilizer. Jawatan beliau adalah Head of Commercial and Marketing. Mendapat pendidikan diploma in banking dan degree in marketing. Alhamdulillah sudah berkahwin. Okey, sekarang ni berkhidmat sebagai di FGV Fertilizer lah sehingga kini.
Okey, seterusnya kita pergi kepada objektif kita lah pada petang ni, di mana kita nak kupas tajuk kita, faktor-faktor penting dalam menentukan hasil sawit. Seperti yang kita tuan-tuan ketahui, pokok sawit ni seperti pokok-pokok lain juga mempunyai keperluan yang khusus untuk mendapatkan pembesaran yang optimal dan menghasilkan hasil yang terbaik yang kita impikan. So, kita pergi kepada panelis kita yang pertama yang saya nak utarakan persoalan ni kepada Encik Umar lah. Encik Umar. Okey, keperluan asas pokok sawit untuk menghasilkan buah tandan yang optimum adalah terdapat beberapa faktor. Seperti yang kita tengok, amalan pertanian yang baik, kita panggil GAP, kita perlu mencakupi beberapa aspek, terutamanya seperti yang kita tahu, air, baja dan cahaya. Bolehkah Encik Umar berkongsikan kepada kita macam manakah faktor-faktor ini dapat memainkan peranan untuk penghasilan buah yang berkualiti dan hasil yang maksimum yang kita boleh daripada amalan pertanian yang baik ini. Silakan Encik Umar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i was mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, terima kasih kepada tuan moderator kita yang handsome hari ni acak dia. Hari ni pakai serba hitam. Okey, untuk menjawab soalan tuan moderator kita, sebenarnya ada beberapa faktor lah yang kita boleh perlu ambil tahu dan juga apakah peranan kita sebagai pertanian untuk mengamalkan buat amalan-amalan pertanian yang lestari. Okey. So soalan moderator kita yang pertama okay, ni slide saya. Sekejap Okey. So, pertama, bagaimana kita nak menentukan faktor-faktor yang penting faktor-faktor yang penting dalam menentukan hasil sawit. Okey, sebelum saya mulakan untuk menjawab soalan tuan moderator kita, saya terima kasih pada semua. Boleh share dan like kita punya Facebook live hari ini. Boleh komen, okey? Komen klik di bawah tu, okey? Atau apa soalan tuan-tuan ataupun rakan-rakan saya, sahabat-sahabat pendengar hari ini, okey, kita boleh berkongsi ilmu hari ini. So, pertama sekali, kita kena tahu dulu apakah benchmark hasil ladang kita ataupun ladang anda lah. So, ini yang kita kena tahulah. Contoh macam rakan-rakan kita yang tengah mendengar ni ada sebuah sebidang tanah ataupun ada kebun yang ingin menanam sawit. So, bila kita nak tanam sawit tu, kita kena tahu adakah kita punya usaha ataupun kita punya amalan tu boleh tak mencapai sesuatu tu lebih baik. Itu dia punya benchmark lah. So kebanyakannya saya dan juga rakan saya, sahabat saya tu Cik Faiz dan juga tim-tim saya di dalam Jabatan Khidmat Nasihat Ekonomi ni akan tanya kepada mereka dan kebanyakan mereka tak tahu. Ni nampak sampai dua tanda besar tu. Jadi kebanyakan mereka tak tahu. Jadi diorang tak tahu adakah hasil saya ni okey ke? Hasil saya ni lebih daripada yang baik ke ataupun hasil saya ni teruk. Jadi mereka tak tahu. So macam mana kita nak tahu? So dalam sawit ni ada satu dipanggil iaitu penentuan hasil potensi sawit. Ini untuk sawit lah. Untuk tanaman lain macam getah ataupun tanaman sayur, durian pun ada dia punya penentuan potensinya. So untuk sawit ni dia digunakan okay? Ni macam saya cakap tadi. Apa maksud dia ialah hasil maksimum yang boleh dicapai suatu kawasan mengikut persekitaran yang paling sesuai dengan pembajaan yang mencukupi dan ini dijadikan sebagai benchmark atau petunjuk prestasi sesebuah ladang. Itu maksud hasil potensi. Okey. Untuk rakan-rakan saya yang mendengar hari ini, kita dah tahu sawit memang tempoh hayatnya 25 tahun. Ada yang lebih daripada 25 tahun.
is depend ataupun bergantung pada keadaan penjagaan tuan-tuan dan juga keadaan in situ. So kita kena tahu pertama trend pengeluaran hasil dia. Dia ada 3. Satu pasal menaik iaitu ascending, mendatar, plateau dan declining. So untuk penentuan hasil ataupun saya lebih suka pakai SYP, SYE potential, ia bergantung pada beberapa faktor utama iaitu jenis bahan tanaman. Kalau ikutkan pada pihak kami di dalam FGV Agri Services, kami punya bahan tanaman ialah ML161 yang kami lah. Okey, dan kita akan tengok lagi 3 faktor penting iaitu taburan hujan, topografi dan jenis tanah. Okey. So ini dia punya trend. Ni kalau tadi mungkin tak nampak sangat, jadi saya ada letakkan graf dia. So kita boleh gambarkan ni seperti macam kita sendiri manusia, iaitu ascending ni maksudnya dalam bentuk bayi lagi. Macam bayi ke remaja, lepas tu kita masuk ke dewasa, lepas tu plateau dan masuk ke maksudnya declining ni maksud kita ke fasa 2 lah. Sama juga dengan pokok. Itulah trend pengeluaran hasil sawit dia base pada umur di bawah ni tuan-tuan. Ni semua rakan-rakan kita hari ni. Okey. So kita dah kita bila ada satu kawasan, kita akan tengok apa kategori yang penting, iaitu pertama zon taburan hujan yang saya cakap awal tadi, topografi dan kelas tanah. Ini adalah zon yang kita dah letaklah. Untuk zon lembap melebihi 250 mm setahun kita panggil wet. Kalau yang kering, dry, kurang daripada 1800. Dan ada topografi lah. So kod-kod ini kita akan tengok, kita akan tahu dah berapa potensi hasil apabila rakan-rakan saya ataupun yang mana pekebun-pekebun yang ingin tanam hari ini, okey, berapa boleh tahu daripada tahun pertama sampailah tahun ke-25 berapa hasilnya sepatut dicapai. Okey. Seperti contoh saya ada satu ladang ni. Okey, saya nak pergi macam ada ladang A ni ataupun kita panggil tu SBA 54 tu. Okey, saya daripada Jabatan Hemat Nasihat dia akan tengok 3 perkara, iaitu pertama ni okay, rainfall, okey, ataupun taburan hujan iaitu wet. Lepas tu topografi di sini okey, 60 20 20. So maksudnya kita ambil tengah-tengah lah sebab ada H tu maksudnya berbukit, M tu beralun dan G tu kira flat. So kita akan ambil tengah-tengah. So dalam kategori beralun lah sebab ada hilly sikit. Okey. So lepas tu kelas sana ialah 2. Okey, bunga. Okay. Daripada situ saya akan plug data tu daripada table yang telah, ini adalah table yang untuk bahan tanaman ML161 yang telah kami buat kajian yang terperinci daripada awal penubuhan kami sehingga kini lah. So untuk ML161 yang kami ni, kalau ikutkan data saya bagi tadi, so hasil yang sepatutnya yang ataupun set yield potential, hasil potensi sawit yang boleh dicapai yang ini. So saya bulatkan ini. Inilah. So inilah benchmark tuan-tuan. Ataupun benchmark pada rakan-rakan pekebun kecil kita yang ada ataupun tuan-tuan manager kita, estate kita yang join hari ini. Inilah hasil potensi kita yang sepatutnya kita jadikan sebagai benchmark. So apabila kita tahu benchmark kita ataupun penunjuk aras kita, barulah kita boleh ukur apa lagi penambahbaikan yang perlu dibuat. Apa lagi. Itu yang kita boleh tengoklah. Okey. So, untuk menjawab soalan tuan moderator itu faktor-faktor yang mempengaruhi hasil sawit. Inilah saya akan bagilah. Pertama kita dah tahu benchmarknya. Yang kedua ini. Okey. So, untuk kita tahu apa faktor-faktor yang mempengaruhi hasil sawit kita kena tahu asas keperluan pokok sawit ataupun kita boleh cakap pokok lain-lain jugalah. Pokok durian ke, pokok apa pun sama je asas dia. Dia perlukan pertama, satu, air, baja, kedua dan ketiga cahaya. Okey. Okey, seterusnya. Dan ketiga-tiga proses ini diperlukan untuk membuat, orang panggil dalam scientific term ialah fotosintesis. Fotosintesis ni kalau semua sedia maklum, rakan-rakan kita yang sedia maklum, okey, untuk membuat makanan, seperti tuan moderator kita kata, untuk pertumbuhan yang lebih baik dan juga mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Dari tiga-tiga tu kalau cukuplah kita punya, boleh capailah potensi hasil kita. Okey. So, sekarang ni kita pergi kepada pertamalah keperluan asas. So, kita kena tahu dulu apa keperluan yang diperlukan oleh pokok, baru kita tahu inilah penyebabkan faktor-faktornya tidak mempengaruhi hasil. Okey. Soalan saya pada tuan-tuan semua yang tengah mendengar hari ini, mungkin boleh letak dalam komen
Okey, kalau mana tahu tuan moderator kata hari ni kalau ada dapat jawapan tu betul, mungkin ada cabutan hadiah yang menarik. Harap-harap kalau dapat hadiah umrah tu alhamdulillah lah. Kan hari ni hari Sayu Ayam kan, Jumaat berkat. So soalan saya ialah berapa keperluan air untuk pokok sawit dalam satu hari? Itu soalan saya. Okey, tuan-tuan yang lain tengah mendengar ni boleh letak berapa? Berapa? 1 liter, 10 liter, 30 liter, 500 liter? Boleh letak. Okey, cuba nanti pun tuan moderator kita boleh scroll tengok mana yang boleh kena tu dekat-dekat, mungkin dapat hadiah cabutan menu. Hari ni menarik dia kata ada cabutan hadiah. Okey, so ni sama juga macam manusia. Manusia kalau ikutkan kita perlukan 8 gelas satu hari bersamaan 2 liter satu hari. So untuk sawit, dia punya jawapannya dekat sini tuan-tuan. Okey, rakan-rakan saya. Okey, keperluan air pokok sawit satu hari, kita terus ke purata ni. Lebih kurang dalam 400 ke 450 liter satu hari. Itu dia. Kalau kita tolak campur lebih kurang, okey, kalau kita ikut pokok belum matang, okey, kalau ada kemarau panjang, so lebih kurang dalam 400 ke 450 liter satu hari. Maksudnya di sini pokok sawit ini sangat memerlukan satu tumbuhan walaupun bersama macam pokok kurma ke apa, tapi untuk pokok sawit yang ni dia memerlukan keperluan air yang sangat tinggi. Di situlah yang kita kena tengoklah. Okey. 400 ke 450 liter satu hari. Bersamaan 2 barrel. 2 barrel diesel tu. Okey. So, kalau tak cukup air, dia akan menjejaskan pertama sekali inilah pembentukan tanah sawit kita lah. So, bila tak cukup air, kita kena tahu selalunya akan terjejas ialah satu pembentukan tandan, yang pertama, yang kedua ialah kita punya pertumbuhan pokok. So, kalau ikutkan di sini, okey, kita nak tahu dulu tempoh pembentukan tandan tandan untuk sawit ni. Pertama sekali, dia kalau semua boleh tengok rakan-rakan saya yang mana yang dengar hari ni, okey, semua sahabat-sahabat Facebook hari ni, okey, boleh tengok tempoh untuk pembentukan tanah sawit terjadi ialah dia memerlukan daripada kita ni, primordia ni maksudnya macam kita lah. Okey, macam daripada kita manusia tu zygote apa semua sampai ke nak beranak tu maksudnya 9 bulan. Tapi untuk sawit, satu buah sawit dia memerlukan tempohnya 37 bulan, bermaksud 3 tahun. So apa yang saya nak tekan di sini ialah apa yang kita buat hari ni tak nampak lagi hasilnya hari ini, dia akan nampak akan datang. Itu sawit. Sawit ni adalah satu investment yang long term lah. Kalau tuan-tuan buat hari ni baik, hasil 3 tahun ataupun 2 tahun akan datang baiklah dia. Itu maksudnya. Itu yang saya cakap, kita buat hari ni mungkin tak nampak semaksimum mungkin, tapi maksimumnya akan datang. So, jika ada kemarau ataupun kekurangan air, ada 3 yang akan berlaku menyebabkan kita punya penghasilan terjejas. Okey, pertama sekali inilah nisbah bunga jantan ni akan terjadi, okey, 2 tahun sebelumnya kita nak harvest. Okey, yang selalu yang akan mula terjadi ialah kegagalan tandan ni. Kalau jika ada kemarau pada waktu itu, okey, 6 bulan sebelum kita nak menuai, okey, kita akan dapat kemarau, kita akan terjadinya kegagalan tandan. 9 ke 10 bulan selepas kemarau itu lepas tu akan jadinya guguran jambak bunga. Yang paling penting kat sini, yang paling terkesan untuk kalau mana-mana rakan-rakan saya hari ni mungkin terkesan jugalah. Okey, kita punya tuan-tuan manager, okey, tuan-tuan pakcik-pakcik kita pekebun kecil. Hari ni kenapa hasil kurang lah kan? So sebenarnya hasil kurang dia sebenarnya disebabkan kesan hujan yang kita dapat musim kering musim kering 2 kali dalam 2019, iaitu pada awal tahun dan juga pada pertengahan tahun. That's why kita punya hasil tahun ni kurang disebabkan batch number tu kurang. Jadi sebab apa batch number kurang, maksudnya ataupun bilangan tandan kurang, yang ni lah nisbah bunga jantan yang lebih tinggi ni, set differentiation ni. Set differentiation ni maksudnya ialah nisbah bunga jantan lebih tinggi berbanding bunga betina. Itu disebabkan kita punya hasil tahun ini memang dijangka kurang. Dan kalau ikut keseluruhan industri dan juga MTOB memang kurang daripada berbanding tahun lepas. Tapi alhamdulillah rezeki Allah, mana siapa yang tahu. Alhamdulillah tahun ni kita CPO telah mencapai sampai berapa? 5,000 satu tan, metric tan, okey, 5,000 satu tan. Okey, kita punya CPO. Salah satu orang kata pencapaian yang terbaik lah, okey, sejarah tercatat pada tahun orang kata COVID-19 ni 2021.
Okay. Walaupun hasil kita menurun, tapi kita masih ada untung lagi disebabkan harga CPO yang baik. Okay. So pokok sawit kalau kita nak tahu kita tak boleh cakap tau. Kita tak boleh cakap pokok tu dia tak boleh cakap. Jadi apa faktor-faktor yang kita boleh tahu pokok tu stres? Pertama sekali ialah apabila dia ada, kita boleh tengok contoh pelepah. Dia ni selalu banyak kalau jumpa kalau boleh di contoh di kawasan kering macam Raja Alias, Serting ke Temeloh, Cuping kat Kedah tu apa semua. So ni orang kata panggil tombak ataupun unopensphere. Maknanya pelepah ni tuan-tuan, tidak terbuka. Daripada satu ataupun dua ataupun tiga lah maksimum ataupun 4 dia tak buka. Maksudnya menunjukkan pokok tu cuba menunjukkan dia tak cukup air ataupun moisture stress. Dan disebabkan dia tak buka ni ialah dia tak nak mengurangkan respirasi dan juga mengurangkan proses fotosintesis sebab dia dah kurang air. So bila buat fotosintesis akan keluarkan air ke udara. Yang kedua ialah ni, kebanyakan ladang kita selalu terjadilah, especially pokok kita matang. Ni lah. Orang panggil ni frond snapping. Dia frond snapping ni ataupun orang panggil dalam Melayu pelepah patah. Pelepah patah ni pun ada dua jenis. Satu untuk ganoderma, satu lagi untuk yang inilah kemarau punya efek. Itu kita boleh kena bezakan lah. Okay. Nanti ada mungkin tajuk ataupun sesi lain sharing mungkin saya boleh rincikan lah. Apa beza frond snapping ke, frond skirting ke, atau frond skirting sebenarnya untuk gano. Jadi kita kena tengok dari situ lah. Yang ketiga ialah ni lah. Macam saya cakap lah untuk tahun ni memang banyak ni sebab bunga jantan tinggi maknanya banyaklah bunga jantan yang keluar. So tahun ni pekebun-pekebun yang mana saya punya pekebun rakan-rakan kita, pekebun kecil apa semua memang banyaklah kurang buah. Jantan yang banyak. Itu adalah satu tunjuk apa kita boleh tahu adalah dia punya sign ataupun petunjuk pokok tu kekurangan air. So bila kita dah tahu apa amalan-amalan pertanian yang boleh mengurangkan impak kemarau. Itu yang kita kena tahu bila kita dah tahu. So macam mana kita nak buat penambah kebaikan. Okey. Pertama sekali, natural ground cover. Natural ground cover ataupun penutup bumi yang natural. Selalunya pada pihak agronomi yang mana-mana yang share ada kat sini, yang pernah saya visit dan juga rakan saya, Cik Faiz, kita akan syorkan selalunya inilah rumput lembut. Rumput yang macam di padang sekolah, padang bola tu yang kita main selalulah setiap petang saya main-main tu. Itulah yang selalu kita akan syorkan untuk dikekalkan di dalam ladang. Kerana pertama, kebaikannya ialah menyimpan atau mengekalkan 10% kelembapan daripada tanah. Yang kedua ialah dia menjimatkan kos, rakan-rakan atau pakcik-pakcik saya yang tengah mendengar ni, kos meracun, di mana bila rumput lembut cantik ni, kos meracun pun kurang. Sebab apa? Rumpai tak boleh nak tumbuh. Sebenarnya dah tak ada ruang dah untuk dia tumbuh sebab semua dah ditutupi oleh rumput lembut. Yang kedua ialah kekacang penutup bumi ataupun kita boleh panggil CMPJ ke ataupun mukuna. So yang ini antara yang kami pun show terutama di kawasan teres lah. So kalau pasal siapa yang replanting apa semua, kawasan teres ni kita showkan, tepi-tepi teres kita showkan tanamlah mukuna pada rakan saya tanamlah mukuna, jangan kita tinggalkan ia terdedah, dia akan menyebabkan tebing kita runtuh dan merugikan kita sendiri lah, di mana kita tak invest banyak lah untuk penanaman pokok sawit. Yang ketiga ialah macam ni lah, sedia maklum semua pokok pakis. Yang kedua ialah front management ataupun susunan pelepah. Yang ini pun tuan-tuan dah tahu, ini salah satu juga bagaimana kita nak mengurangkan impak kemarau. Kita susun secara tebal, iaitu sampai lutut, tebal dahulu, barulah kita lebar supaya dia dapat memerangkap kita punya kelembapan. Yang ketiga, ini semua dah sedia maklum lah, EFB ataupun apa-apa sisa yang macam kompos, dekan-dekan, yang mana-mana sisa yang ada berdekatan kilang sawit tu, bawalah ia ke ladang. Pertama, dia boleh membekalkan nutrien tambahan, nutrien daripada sumber organik. Ini yang sangat penting. Dan yang kedua, dia boleh mengekalkan kelembapan kepada pokok sawit kita. Dan yang keempat, mana yang rakan-rakan saya kat sini mungkin ada kawasan ni ada tali air. Ada boring ke, ada sungai kan. Boleh gunakan
air yang ada di situ untuk diairkan ke dalam pokok sawit anda, ke ladang sawit anda. Dan tapi pada kami punya kajian, untuk di sini kita dah mendapatkan cost efektif, okey. Kita memerlukan kita harus buat di kawasan-kawasan kering ni lah. Kalau mana semua boleh tengok, kalau kawasan kering ni macam tu Temangau, Serting ni dekat daerah Raja Alias ataupun Serting, dia dapat hasil lebih iaitu 33% berbanding di PPTR lah, iaitu di mana kawasan sini taburan hujannya adalah sederhana. Okey. Ada lagi kalau mana-mana rakan saya mungkin tak ada kawasan air macam tadi sungai ke apa, mungkin boleh ada longkang apa semua, kita buat benteng. Okey, inisiatif ni kita boleh buat sponge pit, okey, buat seal pit macam ni, kita isi air. So ini adalah untuk membantu kita mengurangkan kesan daripada cuaca, yang di mana kita tahu cuaca kita tak boleh predict. Okey. Untuk tahun ni pun kita tak tahu bila lagi akan ada impak kemarau, dan juga dijangka mungkin hujung tahun ni akan ada hujan yang sangat lebat, La Nina. Itulah kita tak sure. Okey, apa-apa pun persediaan kita yang perlu buat. Okey, yang lagi satu ialah yang saya nak share. Okey. Minta maaf mungkin agak panjang sikit, tapi kalau ada pertanyaan kepada siapa-siapa rakan yang tengah mendengar ni, bolehlah tanya. Okey, yang kedua yang saya nak highlight di sini, apa lagi faktor yang mempengaruhi hasil ialah dari segi cahaya lah, pencahayaan. Mungkin semua dah tahu pruning ke underprune, overprune. Yang apa yang saya nak highlight kat sini ialah penjarangan. Penjarangan ini yang selalu kita lupa nak buat. Inilah jadi masalah pada kita. Bila kita tak buat penjarangan, kita letaklah baja 10 kilo pun sampai 15 kilo pun, tapi kalau tak ada penjarangan ni, hasil yang di dalam ladang anda semua tidak akan naik. Okey. Ni contoh dia. Okey. Maksud saya itulah. Bila kita tak buat, okey, ni memang di ladang yang saya melawat. Okey, kita letaklah baja 10 kilo ke 8 kilo ke. Okey. Pokok ni buah dia takkan membesar disebabkan dia dah bersaing cahaya. Lama-lama dia akan mengecil. Jadi walaupun tuan-tuan ada bilangan tandan, tapi aspek berat tandan tu dah hilang. Mungkin dah lebih sampai tinggal 30% saja daripada yang sepatutnya. So dah lama buah ni akan jadi kecil. Jadi dia akan merugikanlah sendiri pada rakan-rakan kita hari ini. Okey, kalau kita tidak buat penjarangan. Apa sebab-sebab? Okey, saya nak tunjukkan juga apa sebab-sebab kita tak menjarang. Punca dia pertama, okey, punca dia sebab apa kita kena penjarangan awal. Okey, pertama salah perancangan ataupun penetapan DCT. Ini selalunya terjadilah bila kita nak tengah tanam semula. Yang kedua, kesilapan membuat parisan. Ini masa kita sama juga masa tanam semula. Ini juga kesilapan penentuan jarak teres. Semua ini bermula dengan semasa tanam semula. Jadi semasa tanam semula, mana yang baru nak bermula tanam semula, pastikan anda buatlah kerja yang paling baik, di mana bila anda buat yang terbaik 25 tahun lagi tidak akan ada masalah sebegini. Itu maksud dia. Okey, ada lagi salah punca juga sebab apa kena buat penjarangan awal, di mana selalunya akan bersebelahan contoh dengan pokok getah, pokok durian, pokok buah-buahan. Itu yang menyebabkan kita akan terpaksa buat penjarangan awal. So jadi macam mana kita nak tahu kita nak kena buat penjarangan? Pertama, okey, apabila pokok mula menunjuk naungan ataupun gelap. Yang kedua, ini selalu kita akan nampak. Okey, penepi mula menegak, etiolate ataupun shuttlecock. Ini maksud bila shuttlecock atau etiolate ni maksudnya dah lewat lah. Okey, pertumbuhan rumput berkurang. Yang selalunya kita boleh kita nak buat penjarangan awal, kita nak sebabkan kita tahu pembentukan tandan ni memerlukan 3 tahun. Jadi kita kena tengok ni, yang saya merahkan ni, iaitu saiz dan berat tandan merosot. Ini. Jadi mana-mana yang mendengar ini, kalau boleh pergilah beli penimbang, timbanglah berat di plot A. Anda buatlah plot A, plot B, plot C. So kita boleh tengok, boleh tahu, semakin tiba-tiba berat tandan kawasan ni merosot. Apa sebab? So kita dah tahu, memang kena buat penjarangan awal. Itu saja yang saya nak tunjukkan dulu, saya nak kongsi dulu pada hari ini, pada pendengar kita. So kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya lagi lah. So ini antara dua punca lah, okay, faktor-faktor yang mempengaruhi yang saya nak ingin kongsikan daripada pengalaman saya dan juga
tunjuk yang telah diberikan lah daripada yang lain-lain semasa saya melawat. Itu saja. Sekian, terima kasih Tuan Moderator. Okey, terima kasih Encik Omar atas penerangan yang slow and steady satu-satu poin insya-Allah satu perkongsian yang berguna kepada semua penonton kita pada petang ni. Encik Omar, ada beberapa soalan yang kita terima daripada penonton kita. Saya nak Baik. kongsi dengan Encik Omar, mungkin boleh respon. Saya ambil soalan daripada Tuan Tajul Okey, Tuan berkaitan Tajul. Hai Tuan Tajul. berkaitan pengurusan cahaya, Ya. apakah densiti tanaman pokok per hektar yang sesuai diamalkan oleh pekebun kecil? Silakan Cik Omar. Maksudnya macam mana Tuan Stand, Moderator? stand per hektar yang optimum, yang baik. Oh, yang baik. Okey. Okey, terima kasih pada pendengar kita Tuan Tajul. Dia antara pendengar setia juga pada kita punya FGV Agriculture. Okey, terima kasih sentiasa menyokong kami. Okey, untuk stand yang sesuai sebenarnya bergantung pada topografi dan juga tempat situlah. Kalau macam Tuan Tajul ni ada tanah sebidang tanah yang rata, yang rata. Saya syorkan tuan-tuan boleh pergi ke 148 hingga 160. Itu lebih baik. Yang kedua, kalau Tuan Tajul ada kawasan yang beralun ataupun berbukit, saya syorkan tuan-tuan boleh buat dalam 136. Itu maksimum. Apa yang saya cakap ni mungkin ada berapa, mungkin rakan-rakan kita mungkin kurang setuju, tapi ini berdasarkan pandangan saya, bila kita tanam sawit ni, kita tidak bersedia untuk membuat penjarangan dan kita terlupa. Tapi dan lama dia jadi terlewat. Jadi macam saya pergi tunjuk gambar tadi, itu sebenarnya sudah terlewat semua ya. Bila dah terlewat, kita nak recover balik hasil kita tak sempat. Lalas jawapannya kita nak tanam semula. So pandangan saya untuk dirian ni sesuai berdasarkan kawasan topografi tersebut lah. Lagi banyak stand memang betul pada awal permulaan kita akan dapat hasil yang baik. Tetapi makin lama kita kena ingat pokok macam saya tadi tunjuk trend hasil pokok makin lama makin tinggi dan berat tandan makin lama makin besar. Jadi makin kematang sebenarnya aspek berat tandan yang kita kena jaga berbanding bilangan tandan lah. Itu yang saya punya pandangan. Dan juga ikut juga kalau Tuan Tajul mungkin ada duit yang lebih, boleh tanam 148 atau lebih 160 boleh. Tetapi dia punya kos adalah lebih tinggi lah. Untuk per hektar ialah 160 mungkin Kepulauan Baja lebih tinggi berbanding 148. Jadi kena tengoklah consider kriteria yang saya cakap ni dan pilihan tu atas yang nak pilihan tu atas tuan-tuan masing-masing lah ataupun rakan saya yang nak buat. Okey. Itu saja. Okey, terima kasih Cik Omar. Saya scroll bawah ni ada lagi banyak soalan. Untuk Cik Faiz pun ada, dah standby soalan, nanti kita akan bagi. Saya nak ambil satu lagi soalan untuk Cik Omar ya. Boleh. Okey, ini daripada Cik Muhammad Yazid Berapa persen diskaun atau pengurangan yang boleh diberikan dalam penentuan SYP jika terdapat limitasi dalam faktor-faktor yang tuan bagikan tadi? Seperti A, B, C. Contohnya air tak cukup, cahaya yang tak cukup ataupun baja yang tidak mencukupi. Cik Omar, daripada SYP perspektif. Okey, baik. Okey. Terima kasih Cik Aziz atas soalan tu. Kalau ikutkan pada kami punya teknikal punya pengiraan dan juga berdasar prestasi hasil dan juga SYP, untuk pengurangan berdasarkan contoh kekurangan tadi kemarau, kekurangan air, dia akan menjejaskan kita punya tandan. Yang kedua, baja kita ambil kira saya ambil secara purata lah. Kalau kita nak ambil secara kemarau, mungkin ada berbeza sikit, tapi kalau kita ambil tiga-tiga macam tadi Cik Aziz kata, kalau ada kekurangan baja, tadi penjarangan, so mungkin kita dalam 15 ke 20% lah akan kurang berbanding dengan SYP. Tetapi mungkin Cik Aziz tadi, mungkin rakan kitanya juga terlupa kalau kita contoh ada serangan ganoderma. Ada serangan ganoderma, ada juga serangan gajah. Daripada yang saya cakap tadi, itu faktor-faktor yang tidak dikawal macam PND ni.
So daripada 15 ke 20% mungkin kita boleh pergi sampai 30% tambah dengan PND. So ada lagi faktor-faktor yang kita boleh ambil kira lah. So sekiranya mana sahabat-sahabat ataupun rakan-rakan pendengar kita yang berminat untuk lebih lanjut perkataan ni, bolehlah PM Tuan Moderator kita ataupun saya ataupun Cik Faiz untuk lebih lanjutlah berkenaan SYP ni. Terima kasih. Okey, Cik Omar, terima kasih. Jadi kalau kita tengok, tak semua kawasan kita boleh tanam sebagai high density. Dia juga Betul. bergantung kepada planting material. Untuk Betul. pengetahuan penonton sekalian kan, kita di FGW telah memperkenalkan yang Gambi Three-way, di mana dia mempunyai ciri-ciri yang khusus di mana kita boleh tanam dengan kepadatan yang tinggi, melebihi daripada standard biasa yang kita tanam 136 ataupun hingga 148 pokok per hektar. Untuk maklumat lanjut yang tu boleh PM kita punya ataupun message di ruangan komen untuk kita discuss lanjut lah. Okay, next. Seperti yang kita tahu, pokok ni dia tak boleh bercakap. Seperti Cik Omar cakap tadi, dia tak boleh bercakap. Dia mengekspresikan keperluan dia itu melalui simptom atau morfologi pada pokok tu, pada daun, pada pucuk, pada batang, dan juga seperti yang kita tahu, baja merupakan satu elemen yang amat penting dalam penghasilan buah yang bermutu, mempunyai berat tanda yang tinggi untuk kita nak grab opportunity hasil dengan harga yang menarik sekarang ni. Jadi persoalan yang saya nak lontarkan kepada kita punya panelis kita, Cik Faiz, apa itu baja dan apakah kaedah-kaedah yang mesti digunakan untuk mendapatkan hasil yang terbaik, sama ada dari segi cara aplikasinya, timingnya ataupun masa yang sesuai. Mungkin Cik Faiz boleh memberi pencerahan sikit berkaitan dengan kaedah-kaedah pembejaan yang betul supaya kita dapat manfaat daripada perkongsian ini. Silakan Cik Faiz. Baik. Terima kasih Tuan Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang tuan-tuan sedia maklum, macam Tuan Umar tadi telah terang bagi penerangan, kita sebenarnya ada 3 benda yang kebiasaannya kita consider sebagai penting lah dalam untuk kita meningkatkan hasil sawit kita. Macam Tuan Umar terang bagi penerangan tadi, faktor air dan juga faktor cahaya lah. Jadi 2 faktor ni sebenarnya kita suka untuk kontrol sebab semuanya bergantung kepada keadaan semasa, keadaan cuaca macam mana, taburan hujan kita macam mana kan. Jadi apa yang boleh kita syorkan, maksudnya yang boleh kita kontrol untuk kita menaikkan kita punya hasil, tak lain tak bukan adalah baja lah. Jadi Tuan Moderator, izinkan saya bagi penerangan yang macam Tuan Moderator ada tanya tadi, apa itu baja. Okey. Baja adalah bahan yang ditambah kepada tanah untuk memberikan unsur-unsur yang diperlukan untuk pemakanan tumbuhan dan untuk pertumbuhan pokok lah. Kemudian ia bertujuan untuk membekalkan nutrien yang mencukupi dan pertumbuhan yang subur lah, untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan tahan kepada penyakit. Ini paling penting. Macam pokok sawit, kalau macam kita juga, macam orang kalau tak cukup makan, kita tak cukup makan, kita akan mudah diserang demam dan sebagainya. Tapi kalau sama juga keadaannya seperti di pokok sawit, apabila pokok kita kurang makanan, jadi apa saja penyakit, malah penyakit yang sangat mudah dijangkiti lah kepada pokok sawit kita. Dan apa fungsi baja sebenarnya? Baja adalah, kita tak cakap baja ni sebagai kita memberikan kepada pokok. Sebenarnya baja ni adalah kita menggantikan unsur-unsur yang hilang semasa penggunaan oleh pokok sawit itu sendiri. Kita gantikan nutrien yang digunakan
untuk membuat penghasilan kepada pokok, kita gantikan dia dengan cara kita beri baja. Kemudian unsur-unsur di ladang sawit juga kebiasaannya akan hilang melalui hakisan, larut resap, kemudian larian baja ataupun biasa kita panggil surface runoff lah, ataupun leaching untuk larut resap tadi, dan juga melalui volatilization lah, melalui volatilization. Okay, kemudian unsur-unsur kita juga tak akan dapat kepada pokok sawit apabila unsur-unsur yang kita berikan tu diikat oleh kita panggil pengikatan biologi di dalam tanah. Jadi pokok unsur-unsur nutrien tadi tu tak tersedia untuk diambil oleh pokok. Okay. Jadi dalam webinar ni kita nak share kepada tuan-tuan kita panggil prinsip pembajaan 4R. Yang ini kita ringkaskan supaya tuan-tuan boleh ingat apabila nak menabur baja tu, kita perlu ingat 4 faktor yang penting ni supaya pembajaan kita lebih efektif. Okay. Yang pertama adalah right source ataupun sumber baja yang betul. Kejap lagi saya akan terangkanlah apa yang kita maksudkan right source. Kemudian right rate ataupun right dosage. Maksudnya adakah kadar baja yang tuan-tuan beri kepada pokok sawit tuan-tuan adalah bertepatan dengan keperluan pokok. Ya. Kemudian right time, maksudnya bila kita nak baja. Musim hujan boleh baja ke tak boleh baja. Jadi kalau tuan-tuan ambil kira faktor ni, insyaAllah tuan-tuan punya pembajaan akan lebih efektif lah, akan lebih menunjukkan kesan kepada pokok. Dan juga yang terakhir adalah right place, tempat peletakan pokok kita, tempat peletakan baja kita, sama ada tuan-tuan nak tabur di bulatan ataupun tuan-tuan nak tabur di lorong pelepah dan sebagainya lah. Okay. Kita pergi yang pertama, iaitu prinsip pembajaan 4R, right rate atau dosage. Okay. Kebiasaannya kita sebagai ahli agronomis, sebelum kita masuk ke ladang membuat show baja, kita akan ambil sampel, kemudian kita hantar ke lab, kemudian dia akan keluarkan satu keputusan lah. Dan daripada keputusan bacaan nutrien tu, baru kita akan keluarkan show. Maksudnya kita tak semata-mata kita bagi kadar lamsam. Maksudnya kita tengok mana nutrien yang kurang, baru kita top up. Baru kita tahu pokok ni apa dia punya kekurangan unsur dia. Okay. Kenapa kita perlu memberikan dosage yang betul kepada pokok sawit kita? Sebab kebanyakan kos ladang boleh kita katakan 60 ke 70% kos ladang adalah melalui aplikasi pembajaan dari segi pembelian baja dan sebagainya lah. Jadi sangat penting kita meletakkan ataupun kita menabur kadar yang betul kepada pokok kita. Okay. Kebiasaannya kita akan showkan baja pada pokok kita pada kadar yang optimum. Maksudnya macam saya cakap tadi, pada kadar yang diperlukan oleh pokok sawit. Kita tak bagi pada kadar yang sangat tinggi, maksimum, ataupun kita tak bagi pada kadar yang minimum. Biasanya kita akan bagi pada kadar yang optimum. Okay, kemudian pentingnya right dosage ni adalah untuk mengelakkan pembaziran lah. Okay. Macam kita tahu apabila contoh kita tabur pusingan 1 untuk pokok sawit, kita tabur 2 kilo atau 2.5 kilo. Kita tahu tak semua 2 kilo atau 2.5 kilo tu akan diserap oleh pokok. Mungkin beberapa persen, mungkin 20 ke 30% baja yang kita tabur tu akan hilang melalui surface runoff, leaching dan sebagainya. Jadi apabila kadar kita bagi tu betul, kita dapat mengelakkan pembaziran daripada kadar baja tadilah. Kemudian alat yang kita gunakan perlulah sesuai dan seragam. Kita jangan kita gunakan alat menabur baja yang lain. Contoh hari ini kita pakai mangkuk mi ke dan sebagainya. Kemudian besok kita pakai tin sardin. Kita seelok-eloknya untuk setiap kali baja kita perlu menggunakan alat yang seragam lah, alat yang sama.
Dan alat yang kita gunakan tu perlu kita kalibrasi. Maksudnya kita gunakan contoh alat membaca yang kita gunakan tu kita ambil penuh kan, lepas tu kita timbang. Contoh kita nak tabur 1,5 kilo ataupun 2.5 kilo ke contoh kan. Kita timbang dulu dan pastikan kadar tu kita tanda, dan kita akan gunakan tanda itu setiap kali kita menggunakan baja yang sama. Kalau baja berlainan, tuan-tuan kena buat kalibrasi. Jadi kita showkan untuk membuat kalibrasi ni kita buat setiap hari di ladang. Apabila pagi-pagi itu sebelum kita menabur, kita kalibrasi, kita habiskan satu pembacaan hari itu. Untuk besoknya kita buat calibration lagi. Dan juga kalibrasi kita showkan untuk jenis-jenis baja yang berbeza lah. Contoh tahun ni sebab kita tahu baja compound, ketepatan dia tak sama dengan baja tunggal dan sebagainya lah. Okey, ini macam saya cakap tadi. Kebiasaannya kita akan masuk ke ladang-ladang, kita akan buat cerakinan, kita akan ambil sampel di pelepah 17, kemudian kita ambil unsur nutrien. Macam tuan-tuan boleh tengok contoh dalam jadual yang result cerakinan yang kita buat ni, yang dikeluarkan ni, kita boleh nampak di mana nutrien, contoh nutrien nitrogen berada pada kadar yang deficient lah. Macam tuan-tuan tengok merah tu, itu pokok sawit kita kurang unsur tu. Jadi apa yang perlu kita buat, kita mungkin bagi baja yang lebih untuk contoh nitrogen lah tadi. Okey, ini saya petik daripada handout yang dikeluarkan oleh MPOB, kadar baja. Kebiasaannya pokok sawit kita apabila di peringkat pramatang, pada umur 1 ke 3 tahun, sebanyak baja yang diperlukan adalah sebanyak 3 ke 6 kilo pokok per tahun dengan 3 kali pusingan. Sebenarnya untuk membaja ni kita galakkan ataupun kita showkan kepada tuan-tuan untuk menabur baja lebih kerap berbanding dengan menabur baja pada pusingan yang sikit dengan kadar yang banyak. Sebab macam saya ceritakan tadi, kebanyakan baja kita akan hilang melalui larut resap dan juga surface runoff ataupun larian baja di permukaan. Kemudian untuk peringkat matang pula, kita showkan peringkat matang ni dia punya umur dia sekitar 4 ke 18 tahun tanam. Maksudnya pokok start tahun 1 tanam, kadar yang kita showkan sekitar 9 ke 12 kilo baja per pokok setahun dengan kekerapan pusingan 3, ataupun kita boleh pergi sampai 4 pusingan pun tak apa, lebih baik. Manakala untuk peringkat matang tua, keperluan baja dia agak menurun sedikit berbanding dengan peringkat matang tadi, di mana sekitar 8 ke 10 kilo baja setahun yang dengan kekerapan pusingan sekitar 3 atau 4 pusingan. Kenapa dia punya kadar baja dia makin menurun? Sebab kita tahu apabila peringkat matang ni, macam Cik Umar tunjuk graf tadi, peringkat matang pokok sawit kita berada pada di tahap plateau tadi, dia lurus plateau. Dan apabila memasuki peringkat matang tua, dia dah mula, penghasilan dia dah mula menurun. Jadi kita tahu apabila penghasilan menurun, tak perlu kita nak tabur baja terlalu banyak. Ini akan menyebabkan pembaziran lah. Dan untuk pokok-pokok yang pokok-pokok tua lebih 24 tahun, pembajaan akan dihentikan 2 tahun sebelum penanaman semula. Macam Tuan Rumah ada bagi penangan yang mula tadi, kesan apa saja pembajaan ataupun musim kemarau yang berlaku pada tahun semasa akan memberikan kesan pada 2 tahun berikutnya. Jadi ini statement ni mengatakan bahawa pembajaan perlu dihentikan 2 tahun sebelum diplanting. Okey, ini contoh alat yang kita biasa gunakan di ladang kita untuk memastikan kadar yang kita bagi itu menepati keperluan pokok lah, ataupun kadar tu adalah seragam. Okey, kriteria alat yang biasa kita gunakan ialah alat tersebut perlulah tahan asap. Kadang-kadang kita tengok kat ladang sambil-sambil kita tengok buruh kita membaca,
mungkin akan berlaku patah, mungkin akan berlaku kecederaan kepada kita punya pekerja. Jadi apabila kita menggunakan alatan baja yang betul, jadi kita dapat mengelakkan perkara ni daripada berlaku. Kemudian sukatan perlu tepat, macam saya cakap tadi, sebelum mulakan pembajaan kita perlu membuat kalibrasi, dan kita tandakan, dan kita boleh gunakan tanda tu untuk baja yang sama. Apabila kita menggunakan baja pelayanan, kita perlu menukar, membuat kalibrasi semula untuk memastikan kadar kita tepat. Okey, kemudian alat tu perlu pastikan sirakan baja sempurna. Kadang-kadang bila kita pergi melawat ke ladang, sambil-sambil baja tu ada yang menggunakan mangkuk mi, contoh menggunakan mangkuk mi tengah buat penaburan tu, alat tu tercampak masuk ke lorong pelepah. Jadi ini akan mengurangkan mengurangkan produktiviti ataupun mengganggu operasi pembajaan itu sendiri. Kemudian alat kita perlulah mudah dikalibrasi, ikut jenis baja macam saya ceritakan tadi, dan juga reka bentuk perlu ergonomik. Ergonomik ni maksudnya selamatlah untuk dipakai oleh para pekerja kita, Okey, kita pergi R yang berikutnya, iaitu right time. Okey, right time. Macam tuan-tuan boleh tengok dalam jadual ni tadi, kebiasaannya pembajaan akan dilakukan 1 ke 6 pusingan lah. 6 pusingan ni kira paling banyak lah. Tapi dengan masalah sekarang, masalah buruh, 6 pusingan ni kita nampak macam tak berapa sesuai lah untuk masa sekarang. Jadi tuan-tuan boleh tengoklah dalam jadual tu, di mana setiap pusingan ni kita tak syorkan untuk menabur lebih daripada bulan Oktober, kerana apabila kita tahu di mana-mana di seluruh semenanjung Malaysia pun, even di Sabah Sarawak pun kita tahu lebih daripada bulan Oktober akan berlaku taburan hujan yang tinggi lah. Maksudnya taburan hujan tu sangat tinggi, mungkin double ataupun mungkin 250 mm sebulan dan sebagainya. Jadi kita tak syorkan penaburan baja selepas bulan 10. Dan juga kita nak mengelakkan berlaku antagonistic effect. Contoh, tuan-tuan boleh tengok dalam yang saya letak tu, Malthus chart tu, di mana setiap baja yang kita tabur ni akan memberikan interaction. Sama ada dia akan synergizekan ataupun menggalakkan unsur-unsur lain, ataupun dia akan menekan unsur-unsur lain. Contoh, baja MOP dan Kisrai, baja Kisrai yang memberikan unsur magnesium akan menekan baja MOP yang memberikan unsur OK. Jadi kita tak galakkan baja ni ditabur bersama lah. Jadi lebih baik kita berikan gap sekitar 2 minggu ataupun lebih baik adalah selama 30 hari gap sebelum kita menabur baja yang 2 baja ni lah. Tuan boleh tengok lah macam yang saya tunjuk di jadual di tepi ni. Okay, baik. Tuan-tuan boleh tengok gambar di ladang ini, gambar di sebelah kiri atas dan kiri bawah tu kita tengok ladang kita barren, tak ada simpanan rumput lembut. Dan ini mungkin disebabkan mungkin disebabkan oleh hakisan, dan yang kedua mungkin disebabkan oleh diracun lah. Jadi kalau boleh ladang-ladang kita jangan kelihatan sebeginilah, sebab kita tahu apabila berlaku rumput lembut, pertumbuhan rumput lembut di kawasan dada tiada di dalam ladang akan menyebabkan hakisan ataupun larian baja yang kita tabur tu. Maksudnya baja yang kita tabur tu tak efektif lah, tak didapat diserap oleh pokok, tak masuk ke dalam tanah, Okey, ini contoh yang macam saya cakap tadi, apabila kebanyakan ladang apabila tiba penghujung tahun sekitar November ke Disember akan berlaku hujan yang sangat tinggi lah, hujan yang agak tinggi lah. Ini saya ambil contoh di Felda Krau 1, di ladang kita di Felda Krau 1. Dan kebanyakan ladang macam tu. Memang apabila tiba tiba hujung tahun sekitar November Disember,
taburan hujan sangat tinggi ya. Okay, next. Okay, kita pergi R yang berikutnya iaitu right source ataupun sumber baja yang betul. Ini kita apa ni? Kita showkan tuan-tuan tahu baja apa yang tuan-tuan gunakan. Sama ada tuan-tuan nak gunakan baja sebatian ataupun compound, ataupun tuan-tuan nak gunakan baja tunggal ataupun baja straight fertilizer contoh kalau tuan-tuan nak tabur ini macam saya bagi contoh baja tunggal urea di kawasan kering kita tak showkan sebab di kawasan kering kita tahu taburan hujan dia sangat rendah dan baja urea ni dia cepat meruap. Jadi apabila kita tabur baja urea di kawasan yang kering, kita tahu baja ni akan cepat meruap dan mungkin kurang efektif lah kepada pokok kita. Kemudian tuan-tuan perlu decide sama ada tuan-tuan nak menggunakan baja tunggal. Baja tunggal ni contoh macam aluminium sulfate ataupun aluminium chloride ataupun NOP secara single secara maksudnya pusingan akan jadi lebih banyak secara kan baja sepatian tadi ataupun yang lebih bersifat correction approach ataupun kita nak kita masuk ladang kita nampak simptom simptom kekurangan nutrien di ladang dan ini kita showkan penggunaan baja tunggal dan ataupun tuan-tuan nak menggunakan baja sepatian yang lebih kepada kita panggil maintenance round ataupun apabila kita menabur baja tu seawal pusingan satu semua nutrien dapat kepada pokok jadi kebiasaannya kita akan showkan bajaan baja tunggal untuk correction approach dan kalau kita rasa tak ada masalah di ladang nutrien semua okey kita lebih showkan untuk menggunakan baja compound lah yang lebih kepada maintenance approach. Okay, ni macam saya cakap tadi, kalau tuan-tuan masuk ke dalam ladang tuan-tuan boleh nampak lah macam di sebelah kiri atas tu, itu kekurangan baja nitrogen. Kemudian di sebelah atas, sebelah kanan, itu kekurangan baja MOP ataupun kekurangan unsur potasium ataupun K. Dan di bawah kiri tu hook leaf, kita panggil hook leaf, kita boleh nampak kekurangan baja boron dan kebiasaannya berlaku di kawasan-kawasan bukit di sebelah kanan bawah tu kekurangan unsur magnesium lah ataupun baja kizan. Okay. Kemudian kita pergi R yang terakhir iaitu right place ataupun right method lah. Jadi kebiasaannya di ladang-ladang kita ni kita akan showkan 3 kaedah pembajaan yang biasa kita lakukan dan mudah bagi kita okey lah. Kita boleh gunakan cara ni untuk kita membuat pembajaan kita di ladang. Yang pertama sekali iaitu pembajaan secara serak rata ataupun kebiasaannya dalam industri kita panggil secara manual. Kemudian pembajaan secara subsoil ataupun bahasa kampungnya kita panggil pembajaan tanam, baja tanam. Dan kemudian last sekali penggunaan spreader lah ataupun penyerap baja, mesin penyerap baja. Okey, kita pergi yang pertama yang kebiasaannya banyak ladang-ladang kita amalkan iaitu pembajaan serak rata. Dan pembajaan ni memang sesuai diamalkan di kebanyakan kawasan ladang lah. Dan ini mudah lah. Tapi dengan masalah kekurangan buruh ni, kepimpinan kita perlu memikirkan alternatif lain selain daripada pembajaan serak rata yang perlukan buruh untuk menabur. Baja ditabur secara serakan di kawasan bulatan pokok yang kita showkan untuk pokok muda saja ataupun di kawasan susunan pelepah kering yang kita biasa showkan di pokok yang telah matang. Kita tahu di mana di kebanyakan kawasan susunan pelepah ni akar aktif ataupun kita panggil akar nombor 3, akar nombor 4 sawit ni kebanyakannya berada di bawah susunan pelepah. Okey. Kenapa kita showkan pembajaan serak rata di kawasan susunan pelepah? Sebab apabila berlaku taburan hujan yang tinggi, lebih daripada 120 mm ataupun 200 mm sebulan, kita dapat mengurangkan larian permukaan dan juga kita dapat mengurangkan kita tahu di bawah susunan pelepah ni bahan organik tinggi. Bila bahan organik tinggi, pegangan tanah terhadap baja adalah tinggi. Jadi lebih baik kita menabur di kawasan susunan pelepah.
lebih baik. Dan peratusan akar aktif juga adalah tinggi seperti saya beritahu tadi. Okay, kita pergi pembajaan yang kedua, iaitu pembajaan secara subsoil ataupun baja tanam. Apa maksud pembajaan subsoil? Pembajaan subsoil adalah kaedah meletakkan baja organik atau baja kimia ke dalam lubang pembajaan yang telah dibuat bertujuan untuk membantu pertumbuhan hasil tanaman, pemulihan tumbuh-tumbuhan di tanah-tanah yang kekurangan nilai nutrien bagi meningkatkan subsuran tanah. Apa maksud kawasan yang tanah-tanah yang kekurangan nilai nutrien? Maksud dia macam tuan-tuan boleh tengok di bawah tiga poin bawah tu, iaitu di kawasan-kawasan mudah banjir ataupun kawasan waterlogged, kemudian kawasan beralun, bukit, curam yang mempunyai darjah kecerahan sekitar lebih daripada 12 darjah, dan juga kawasan-kawasan yang mempunyai hujan lebih daripada 2,500 mm setahun. Jadi tiga kawasan ni kalau ada di ladang tuan-tuan, kita syorkan untuk membuat pembajaan secara subsoil ataupun baja tanam tadi. Sebenarnya baja subsoil ni kita dah banyak buat kajian dan terbukti pun di dalam kumpulan LGB, di dalam kumpulan Felda pun ada bukti yang menunjukkan bahawa pembajaan secara tanam ni dapat meningkatkan hasil di kawasan-kawasan yang bermasalah tadi berbanding dengan pembajaan secara manual tadi. Okay, macam mana nak buat pembajaan tanam ni? First, lubang digali pada jarak pokok sekitar 1.5 meter daripada pangkal pokok. Kemudian lubang digali dengan saiz 20 cm kali 30 cm kali 20 cm untuk mengurangkan gangguan pada zon akaran. Tak perlu terlalu besar dan jangan terlalu kecil. Kira-kira muat dalam sekitar 1.5 ke 2 kilo cukup. Ataupun kita boleh menggunakan alat yang kita gali untuk buat lubang macam cangkul tu. Dia punya handle tu. Itu lebih kurang 1.5 meter, kita boleh gunakan tu sebagai panduan. Dan juga kedalaman dia kita boleh gunakan mata cangkul tu sendiri. Kita tak perlulah terlalu rigid sangat untuk mendapatkan membuat lubang ni. Kemudian baja diisi ke dalam lubang, kemudian tutup lubang. Tutup lubang, banyak kesilapan yang berlaku adalah lubang tidak ditutup dengan betul. Ada air pores, ada ruang-ruang udara. Jadi apabila berlaku hujan, berlaku banjir, baja tu hilang macam tu saja. Jadi okeylah kita buat subsoil ni. Jadi apabila tuan-tuan telah letakkan baja ke dalam lubang tadi, tuan-tuan perlu mampatkan lubang tu. Untuk macam gambar tu nampak ada pijak lubang tu. Untuk memastikan baja dapat tak terkeluar lah. Okey, ini macam saya cakap tadi di dalam kumpulan LGB, kita buat comparison antara dua kawasan, ladang A dan ladang B. Ladang A menggunakan baja secara subsoil, manakala ladang B menggunakan baja secara broadcast. Di mana tuan-tuan boleh tengok dari segi umur dia lebih kurang sama, tuai pada tahun 1994. Dari segi topografi pun sama, majoriti adalah kawasan hilir. Dari segi siri tanah sama, kedua-dua mempunyai tanah siri musang. Kemudian dari segi bilangan pokok peta pun lebih kurang sama. Jadi tuan-tuan boleh tengok line berwarna biru adalah ladang yang mengamalkan baja subsoil sejak awal. Manakala line yang berwarna kelabu atau warna grey bawah tu, ladang yang mengamalkan pembajaan secara manual lah di kawasan ni. Untuk pengetahuan tuan-tuan, kawasan ni, kedua-dua kawasan ni mempunyai taburan hujan yang tinggi. Jadi kita syorkan untuk membuat baja subsoil. Jadi tuan-tuan boleh tengok hasil dia sangat berbeza, sangat ketara. Selama ini kita ambil dari tahun 1999 sehingga tahun 2013. Dia punya hasil dia masih maintain di atas bacaan subsoil. Hasil dia lebih baik berbanding dengan bacaan secara manual. Okey, yang terakhir cara pembajaan kita secara spreader ataupun bajaan serak rata. Ini kita utamakan di kawasan matang, iaitu pokok lebih daripada 5 tahun tanam, sekitar 8 tahun di kawasan lebih 5 tahun tanam lah. Kerana pada waktu tersebut ketinggian pokok telah sesuai untuk kita apply baja secara spreader ni. Kemudian dengan masalah semasa iaitu kekurangan tenaga buruh yang sekarang ni kita di industri kita hadapi, pembajaan secara spreader ni sangat kita galakkan.
pokok kita nak baja Jangan kita tak membaca langsung di ladang ya. Kemudian kita showkan untuk penggunaan sprayer ni di kawasan rata dan beralur lemah lah. Tak semua ladang kita topografi adalah sama. Di mana-mana kawasan ladang tuan-tuan yang yang rata, yang ada teres, topografi beralun, kita showkan penggunaan spreader. Okey, kaedah penggunaan pembajaan spreader kita perlu pastikan jumlah baris dan bilangan pokok kita ketahui sebelum kita start membaca lah menggunakan spreader ni. Kerana kita perlu tahu berapa banyak baja yang kita perlu tuang untuk menghabiskan satu baris ataupun dua baris untuk pembajaan spreader ni. Kemudian kelajuan traktor perlu seragam. Jangan tiba-tiba laju, tiba-tiba slow kan. Jadi keluaran baja sama, tapi bilangan baja yang keluar per pokok tu mungkin akan berbeza kalau kelajuan traktor tu tak sama ya. Kemudian pembajaan ataupun keluaran baja tu perlu ditutup Seburan perlu dihentikan jika traktor tidak bergerak Ini untuk mengelakkan pembaziran berlaku lah. Mungkin ada halangan di hadapan, traktor terpaksa stop. Jadi pembajaan pun perlu stop, semburan perlu stop untuk mengelakkan baja membazir lah. Okey, secara akhirnya tuan-tuan saja saya letak gambar ni. Kita boleh cakap pokok kita, keperluan nutrien oleh pokok sawit ni ibarat baldi lah, macam baldi Jika satu nutrien tak mencukupi, maka nutrien-nutrien yang cukup tadi tu hanyalah sia-sia. Tetap akan berlaku kebocoran atau keterisan hasil. Dan pembajaan yang terbaik sebenarnya, ini banyak saya belajar semasa saya bekerja di ladang dulu. The best fertilizer for a piece of land is the footprint of its owner lah. Maksudnya, kalau ada ladang tu, pergilah tengok. Jangan tinggal saja. Kalau tinggal saja, kita tak tahulah buah ni tuai ke tak tuai. Macam mana pokok kita, sihat ke tak sihat. Jadi sebaik-baiknya, kita pergi tengok sendiri ladang kita. Jangan tinggalkan saja. Tapi kita tinggalkan ladang, tapi kita nak hasil kita banyak. Tak boleh lah. Jadi kita kena sentiasa tengok kita punya ladang. Jadi itu saja Tuan Moderator daripada saya dari segi pembajaan ni. Kalau ada soalan, sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Tuan Faiz di atas penerangan berkaitan dengan pembajaan tadi. Maksudnya sekarang ni tak adalah konsep bagi tanaman sawit ini kita pakai konsep 3T lah. Tanam, tinggal, tuai. Memang tak ada dalam penanaman sawit memang tak boleh buat macam itulah. Okey, kita ada soalan ada banyak soalan tapi saya kena screening lah sebab on the way ada soalan tu yang Faiz dah jawabkan, ada juga yang belum disentuh lah. So saya nak tanya, saya nak utarakan soalan daripada kita punya viewer daripada Otapah Abu, nak tanya, jadi yang jual baja cecair sembuh sekarang, bulan depan keluar buah tu tipulah. So apa komen Cik Faiz kaitan dengan soalan ni? Secara jujurnya, kita tak nak komen. Baja ni dia claim, ada setengah baja tu dia claim bulan ni baja lagi 6 bulan hasil boleh naik. Baja dia jenis mungkin cecair ke apa. Kita tak tahu. Yang penting kebiasaannya kalau kita showkan, kita bagi show pembajaan, kita akan pastikan baja kita tu lepas screening di R&D lah, macam kita lebih pada R&D tu sekurang-kurangnya 5 tahun screening di mana macam Tuan Umar cakap tadi, kita tahu untuk nampak kesan baja tahun ni kita tabur, kesan dia yang sebenarnya dari segi bilangan tandan bukan dari segi berat tandan, dari segi bilangan tandan selepas 24 bulan baru kita tahu baja ni bagus ke tak bagus. Dan selepas tu pula kita nak tengok konsistensi baja tu sendiri, sama ada dia betul ke baja ni boleh meningkatkan hasil. Kita tengok selama 3 tahun pula. Kita compare dengan sebelum kita tak menggunakan sesuatu baja tu lah. Jadi saya showkan kalau tuan-tuan dapat mungkin assessment, mungkinlah datang kan tuan-tuan
claim baja ni boleh meningkatkan hasil, kita perlu tengok dia punya trial dia dulu. Kalau pada yang biasa kita showkan, sekurang-kurangnya 5 tahun inilah 5 tahun trial, dan kita tengok hasil dia selama 5 tahun, baru kita boleh decide sama ada baja tu bagus atau tidak lah. Itu jawapan daripada saya lah. Okey, diharap yang bertanya soalan tadi clear dengan jawapan yang diberikan oleh Cik Faiz. Okey, saya nak ajukan satu lagi soalan lah, sama juga. Baja cecair ni banyak soalan pasal baja cecair petang ni. Apakah baja folia memainkan peranan untuk peningkatan hasil? Yang ni. Baja folia, Cik Faiz. Ini sebenarnya Tuan Moderator lebih kurang soalan tadi je. Apa-apa baja yang diintroducekan kita perlu tengok dia punya trial dia. Sekurang-kurangnya 5 tahun. Kita nak tengok kesan dia yang betul selepas 24 bulan dan konsistensi dia selepas 36 bulan. Maksudnya secara keseluruhan 5 tahun lah. Jadi kalau para penjual ni datang pada tuan-tuan dapat menunjukkan bukti yang dia menunjukkan baja ni bagus, pada kita tak ada masalah. Kita boleh gunakan baja folia tadi. Tapi untuk ladang sawit, kita tak gunakan lah. Kita belum ada try yang konkret yang boleh menyatakan bahawa baja folia ni boleh meningkatkan hasil. Tapi kita ada menggunakan baja folia di contoh di kawasan nursery ataupun pokok-pokok selain pokok sawit, pokok-pokok sayuran dan sebagainya, mungkin memberikan hasil yang baik lah pada kawasan-kawasan tersebut. Tapi di pokok sawit kebanyakan, even di dalam industri pun, kebanyakannya kita pakai baja yang ni lah, sama ada baja sepatian ataupun baja tunggal. Kita setakat ni belum lagi kot kita nak showkan untuk folia. Tapi apabila kita pun ada juga buat trial dan kita tengah tunggu keputusan dia, kalau baik kemungkinan kita akan showkan lah. Tapi untuk sementara ni kita belum ada show untuk membuat baja folia di kawasan pokok sawit besar, bukan di kawasan nursery. Kita belum ada result lagi. Yang penting tuan-tuan, kalau dia dapat datangkan kepada tuan-tuan bukti yang konkret, tunjukkan baja ni bagus dengan hasil trial, gambar semua lengkap, saya ingat tak ada masalah untuk tuan-tuan pakai di ladang tuan-tuan ya. Itu jawapan saya, Tuan Moderator. Okey, terima kasih Cik Faiz. Okey, so untuk pengetahuan tuan-tuan hari ini, kita akan memilih soalan-soalan terbaik daripada penonton. InsyaAllah kita ada hadiah misteri kepada penonton. Nanti kita admin akan hubungi tuan-tuan, akan PM tuan-tuan untuk dapatkan detail lah. Okey, terima kasih juga kepada Pak Kamim Tahori daripada Jabi Indonesia kerana mengikuti kita punya webinar pada petang ni. Terima kasih juga kepada yang share link kita ni di grup-grup penanam atau planter sawit di FB. Terima kasih banyak-banyak sebab kita tahu sasaran ataupun tujuan kita buat webinar ni adalah untuk memberikan informasi yang berguna kepada penanam sawit, tak kiralah planters yang mempunyai keluasan yang besar ataupun kita punya pekebun kecil yang mempunyai tanah ataupun tanam di belakang rumah kan. Tapi dengan amalan pertanian yang baik, GAP yang baik, insya-Allah kita dapat hasil yang kita hajatilah. Okey, kita pergi kepada ahli panel kita yang terakhir pada petang ni. Cik Syah. Okey, seperti yang kita tahu, Cik Syah ni daripada FGV Fertilizer. Jadi dalam grup FGV, kita ada FGV Fertilizer yang kita adalah manufacturer kepada baja yang digunakan dalam grup FGV, Felda dan juga oleh Felda Plantation Management. Jadi seperti yang kita tahu sekarang ni, dengan kenaikan harga sawit berkadar terus juga dengan kenaikan harga baja. Jadi saya nak mengajukan soalan kepada Encik Syah berkaitan dengan kenaikan harga baja. Apakah pilihan yang planters atau pekebun kecil ada, dan apakah
yang FGV fertilizer sebagai manufacturer dapat berikan kepada planters kita untuk mengatasi masalah kenaikan harga baja yang agak signifikan sekarang ni. Silakan Cik Syah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam hari Jumaat. Sebelum saya menjawab soalan Cik Rozmi tadi, suka saya memperkenalkan sedikit sebanyak berkaitan dengan FGV fertilizer Sdn Bhd ni. Sedia maklum, mungkin tuan-tuan ataupun puan-puan dalam webinar ni mungkin kurang dengar ataupun tahu tentang kewujudan FGV fertilizer. So saya ingin bercerita sedikit sejarah sebelum kita menjawab soalan moderator tadilah. Okey, FGV fertilizer ni established pada tahun 1982. Masa tu nama kita adalah FPM Sdn Bhd. Kalau kita tahu sekarang FPM adalah Felda Plantation Management. Tapi dulu kita yang gunakan nama FPM Sdn Bhd ni. Masa tu kita adalah joint venture company between Felda, KPM Niaga dan Ben Meyer. Dan pada tahun 2009 kita fully owned by Felda Holding. 2011 kita ambil alih unit baja daripada Felda Agriculture di Kuantan dan Dahad Datu. Dan pada 2014 kita buat satu compound plant yang baru di Kuantan dengan kapasiti 120,000 metrik tan. Pada 2018 pula kita buka lagi satu plant yang baru di Pasir Gudang, iaitu compact plant. Masa itu kita nampak pertukaran penggunaan baja daripada compound kepada baja compact atas faktor-faktor harga lah. Dan pada 2019 barulah kita bertukar nama kepada FGV Fertilizer Sdn Bhd. Okey, bisnes kita, core business kita adalah import raw material, dan kemudian kita proses menjadikan dia baja, sama ada baja campuran, baja compact ataupun baja compound. Selain itu, kita juga mempunyai lab tersendiri untuk membuat internal quality inspection. Selepas itu kita akan membuat pembungkusan baja dan yang terakhir sekali adalah penjualan dan after sales service. Okey, kalau kita nampak pada slide yang saya tunjukkan adalah lokasi operasi FGV fertilizer di Malaysia. Okey, mainly kita ada 3 lokasi, iaitu di Pasir Gudang sebagai kita punya HQ, di Kuantan, Pahang dan di Dahad Datu, Sabah. So kalau tuan-tuan boleh tengok daripada slide tu, kita boleh nampak kapasiti kita adalah antara penilang baja yang terbesar di Malaysia, iaitu sebanyak 700,000 metrik tan. Ini adalah production capacity. Okey. Compound, compact, straight dan mixture lah. Bagi Lahad Datu, kita hanya menyediakan proses untuk membuat bungkusan baja tunggal dan baja campuran. Di Kuantan dan Pasir Gudang lengkaplah dia punya baja tu, baja tunggal, campuran, compact dan compound. Okey, ini adalah market share FGV fertilizer Sdn Bhd di Malaysia. Secara keseluruhannya 15% baja yang dibekalkan oleh FGV fertilizer adalah untuk Malaysia. Maksudnya 15% daripada 100% lah. Dan daripada 15% itu, market segment FGV fertilizer adalah lebih kepada Felda Group dan FGV Group. Okey, selain daripada itu, syarikat-syarikat peladangan yang lain merangkumi sebanyak 11%. Traders, maksudnya third party ataupun second liner, 18%. Dan yang terakhir sekali adalah dealers ataupun wakil jualan kita sebanyak 4%.
Okey, seterusnya adalah fertilizer supply chain. So dia punya proses adalah kita membeli bahan-bahan mentah, kerana bahan mentah kita ni untuk membuat baja semuanya adalah import. Maksudnya semuanya adalah daripada luar negara. So kita akan beli bahan mentah dan kita akan bahan mentah tu akan dihantar kepada kita melalui kapal kebiasaannya, dan kita akan buat proses di kilang lah. Maksudnya kita ada warehousing, menggunakan sistem drying, granulator and compaction. Dan ini adalah baja-baja yang kita bekalkan. Terdapat 4 jenis, straight, mixture, compact dan compound. Dan selepas itu, setelah baja diproses, kita akan menghantar baja-baja tersebut kepada pelanggan-pelanggan yang telah membuat pesanan baja. Okey, ini adalah fertilizer distribution in Malaysia. Maksudnya yang atas sekali itu adalah principal, which is daripada mana kita mendapatkan bahan mentah kita dan kita beli. Kita ni lebih kepada first liner untuk import and manufacture the product. Maksudnya untuk membuat produk itu, dan kita bekalkan terus kepada end user, plantation ataupun farmer. Dan dalam masa yang sama kita juga menjual kepada dealers dan traders untuk dibekalkan kepada end users. So yang tuan-tuan lihat sekarang adalah macam yang saya masukkan sebentar tadi. Kita ada basically 4 jenis baja, straight, mixture, compact dan compound. So selanjutnya nitrogen source bagi baja-baja yang diproses oleh FGV Fertilizer adalah menggunakan urea, ammonium sulfate dan ammonium chloride. So untuk P, phosphorus, kita menggunakan 2 sumber, iaitu daripada Egypt dan Christmas Island. Untuk kalium kita menggunakan muriate of potash, ataupun bahasa singkatnya adalah MOP. Dan yang terakhir adalah magnesium lah, magnesium sulfate. Ramai orang menggelarnya Kisrite. Sebenarnya Kisrite ini adalah brand name. Nama bajanya adalah magnesium sulfate. Okey, ini adalah sumber-sumber bahan mentah kita. Semua adalah import raw material. Tuan tengok situ, kita boleh nampak kita punya potash adalah daripada Russia. RP ada 2 macam saya sebutkan sebelum ini, Christmas Island dan Egypt. Magnesium sulfate daripada China. Nitrogen kita ada beberapa source of material tu. Dan boron daripada Turki dan USA. Di ammonium sulfate pun sama, ada beberapa source yang kita ambil. Ini quality control. Seterusnya adalah quality control system yang diguna pakai oleh FGV Fertilizer. So bagi satu-satu produk ataupun sebelum baja itu keluar daripada FGV Fertilizer, baja itu akan melalui 6 quality control system ni. Maksudnya raw material daripada baja itu hadir sampai di kilang, dan dekat granulation, then particle size, coating, lab analysis and delivery. So produk sampling pun kita kerap membuatnya. Kalau tuan-tuan tengok situ, untuk production kita ambil sampel adalah setiap 4 jam. Dan auto bagging 3 kali sehari. Dan overall kita ambil secara random lah. Okay, next adalah product range. So yang ni saya tak perlu ulas lanjut. Kalau tuan tengok slide tu, dia adalah list of produk yang kita ada. Terlalu banyak. Kalau tuan-tuan nak tengok, kebiasaannya kita proses baja kita tu bergantung kepada keperluan
ataupun permintaan pelanggan-pelanggan kita. Maksudnya kalau pelanggan kita tu minta buat baja 12.6.22.3 dan kita boleh buat baja 12.6.22.3 tu. Tuan boleh apa ni? Next. Okay. So ini adalah list of produk dalam kategori compound fertilizer lah. So next adalah baja campuran. So baja campuran ni pun kita ada banyak, kalau ikutkan lebih daripada 10. Tapi kat sini saya just summarizekan semua sekali. Kita ada Felda series, RRM series ni lebih kepada baja-baja untuk keperluan tanaman getah. Dan customized formulation ni kita mengikut permintaan pelanggan kita lah. Dan kita straight fertilizer pun kita ada buat penjualan urea, ammonium sulfate, RP, MOP dan Kissrite. Bagi baja compact fertilizer, baja ni masih baru bagi kita dalam market. So kebiasaannya kita hanya produce mengikut permintaan customer. Belum ada satu lagi formula baja yang khusus khas untuk baja compact fertilizer ni lah. Seterusnya baja yang kelima ni adalah fortified organic fertilizer. Baja ni kita buat masa ni kita hanya pakai untuk internal company, maksudnya FGV Plantation dan FGV AS. So dia punya formula kalau tuan-tuan tengok agak tinggi dan kelainan sikit adalah kerana baja ni adalah baja fortified organic. Maksudnya dalam baja ni dia menggunakan 30% baja bahan organik. Tapi baja ni kita belum ketengahkan lagi kepada pasaran luar. So buat masa ni hanya keperluan kegunaan internal plantation saja. So yang terakhir adalah retail lah, baja retail. Ini lebih kepada masa zaman PKP dulu, MCO dulu, ramai yang duduk kat rumah, belum masuk kerja kan. So ada masa terluang berkebun. Dulu masa tu saya tahun lepas kita start lancarkan produk ni. So masa tu sambutan menggalakkan lah. So masih ada lagi sehingga hari ini. Tapi sambutan tu mungkin dah berkurangan sikit sebab dah start masuk ke office. So pokok-pokok tu kalau boleh teruslah membaja. Jangan biarkan macam tu takut mati pula. Kita ada dua produk, SB45 dan SF65 lah. Baja ni bagus sebab dia dalam bentuk botol. Kalau kita tengok dekat topi tu semua, dia lebih kepada dalam plastik biasa dan daripada segi simpanan agak menyusahkan sedikit. Yang macam ni kalau kita dah guna dan kita boleh tutup balik botol tu dan simpan dengan yang baik lah. Okay, ni list of customers kita banyak. So kita just masukkan setengah sahaja. Okay, bagi menjawab soalan moderator tadi ini yang saya suka nak share. Mungkin ada setengah daripada tuan-tuan ataupun puan-puan tahu harga baja kalau kita tengok dekat market sekarang ni dalam trend meningkat. Okay, kalau tuan tengok baja MOP kalau kita kebiasaannya macam pekebun-kebun akan tengok baja MOP tu dulu sebab baja buah kan. So kalau kita tengok harga dia daripada Januari to September yang kita paparkan di skrin ni adalah dalam bentuk dalam USD maksudnya US dollar. Kalau nak convert to Malaysia kena kali dengan 4 lah, lebih kurang 4.2 macam tu. Tapi ini adalah harga CFR, maksudnya harga yang kilang beli belum termasuk proses di kilang. So kalau kita boleh kata MOP tu naik lebih kurang double lah daripada Januari itu. Sekarang dekat market pun kita boleh cerita harga satu beg baja MOP dah jejak RM130, RM140 berbanding dengan RM60 pada awal tahun dahulu. Okey, tapi ini harga September kalau harga terkini, kalau kita tengok bulan ni, MOP saja range dia kalau September 550 hingga 600. Kalau untuk Oktober range dia dah naik kepada 580 ke 600.
Maksudnya yang 550 tu dah tak ada, dia dah ada certain tempat tu dah naik kepada 580. Okey, kalau aluminium sulfate, harga September hari tu 243 hingga 250, harga Oktober bulan ni telah meningkat kepada 280 hingga 300. Okey. Kat situ pun kita even 1 bulan, tak sampai 1 bulan pun harga dia dah naik lagi $50. $50 lebih kurang kalau kali 4 lebih kurang dalam RM200 kan. Okey, urea kalau September hari tu dia punya range adalah 480 hingga 495. Harga untuk Oktober lebih kurang 680 hingga $700. So saya nampak yang urea ni kenaikannya amat mendadak lah pada bulan September ni pada bulan Oktober. Dan harga-harga ni bila kita baca report ataupun buat analisis, baja-baja ni akan terus meningkat sekurang-kurangnya sehingga bulan April ataupun Jun tahun hadapan. Okey. So kalau kita kata beli sekarang dengan beli bulan 4 nanti, harga masih ada perbezaan. Maksudnya harga akan masih meningkat. Okey, menjawab soalan Cik Rozmi tadi, faktor-faktor yang menyebabkan kenaikan harga Okey, faktor-faktor peningkatan harga next adalah satu, peningkatan harga komoditi. Peningkatan harga komoditi ni adalah peningkatan harga minyak mentah, komoditi makanan, dan yang keduanya gangguan rantaian bekalan. Okey, kekurangan kontena, kekurangan kapal untuk daripada menghantar baja daripada negara pengeluar ke Malaysia. Dan ada isu terusan Suez terhadap saya pada bulan Mei tahun ni, dan ada taufan dan zero COVID isu. Dan polisi negara pengeluar pun memainkan peranan dalam peningkatan harga baja, iaitu cukai ekspor seperti sumber-sumber nitrogen lah, dan polisi persekitaran ataupun environmental policy. Okay, next. Ini yang saya cerita tadi, faktor-faktor gangguan rantaian bekalan tadi. Kalau kita boleh nampak, kekurangan kontena tu dah start daripada tahun lepas lagi, kuarter 4 2020 sehingga sekarang. Dan kekurangan kapal kargo pun awal tahun ni itu sampai sekarang. Dan isu di terusan Suez tadi tu adalah bulan 3, maafkan saya, bukan bulan 5, bulan 3. Dan taufan Cempaka pada Mei hingga September 2021. Dan yang terakhir sekali adalah loading port zero COVID stand daripada bulan 8 hari tu sehingga hari ini. So masih berlaku lagi lah masalah tu. So untuk policy dan regulation yang saya sebutkan tadi, faktor yang ketiga tadi, negara China punya nitrogen export tax. Dia ada keluarkan dalam berita, dia orang akan kenakan export tax pada nitrogen punya source. Kalau tuan-tuan tengok harga tadi, AS dengan urea, peningkatan yang mendadak tadi adalah disebabkan faktor ini, export tax. Okey. Selain itu, environmental policy lah pun sama. China bulan Mei itu dia keluarkan berita peningkatan pengurangan pengeluaran baja untuk membantu negara China mengurangkan carbon emission. Dia orang punya polisi yang seterusnya lah untuk mengurangkan carbon emission before tahun 2030 and menjadi carbon neutral by 2060.
So itu yang mempengaruhi environmental policy negara China, pengeluar terbesar baja nitrogen. Okey, Cik Rozmi. Okey, terima kasih Cik Syah di atas penerangan berkaitan dengan background FGV fertilizer dan juga isu, kalau kita tengok tadi, pelbagai isu-isu internasional berkaitan dengan harga baja yang meningkat, skyrocket ni tinggi ya. Okey, jadi tuan-tuan, ada beberapa soalan lagi yang kita terima oleh penonton kita. Soalan ni mungkin kita akan cross mungkin Encik Omar ataupun Encik Faiz akan respon lah. Okey, saya ambil soalan daripada pendengar kita. Okey. Kepada Tuan Omar adakah SYP yang tuan tunjukkan tadi sama dengan benih kolonial? Maksudnya setiap benih itu berbeza SYP ataupun dia sama je SYP itu walaupun sama baka dia? Baik, terima kasih kepada yang memberi soalan. Teruskan lagi komen, saya tengok dah dalam ni. Share kepada semua-semua untuk kita share ilmu ni. So untuk yang SYP yang saya tunjukkan tadi adalah berdasarkan pada pokok DP yang Gabi ML161. So memang akan ada perbezaan sedikit, tak banyak beza dengan yang Gabi, di mana di planting material kami dia punya bapa dia tu masih sama. Jadi maksudnya akan ada perbezaan sebab mak dia berbeza. Contoh yang saya bagi ni untuk semua lebih senang faham lah. So memang akan ada berbeza sedikit lah. Itu yang boleh saya jawab lah. Okey, semua saya nak tambah sikit lah berkaitan dengan baja tadi kan. Ya. So apabila kita melabur atau invest untuk beli baja yang berkualiti yang ataupun dengan harga yang mahal tapi kualiti belum tentu kan. Tapi kita ada source ataupun penyelesaian kepada masalah ni. Tuan-tuan boleh menghantar sampel baja ke makmal cerakinan atau makmal analisis baja kita yang berada di Pusat Pendidikan Pertanian Tun Razak dan juga di Sabah. Okey, tuan-tuan boleh tinggalkan komen dekat bawah ataupun nombor untuk kami hubungi kerana tuan-tuan seperti yang Encik Faiz dah kongsi tadi dari segi konten nutrien tu perlu balance dari segi apa yang dah declare oleh pengeluar, perlulah sama sepatutnya apa yang customer terima semasa pembelian. Okey, next saya ada lagi soalan. Okey, saya tujukan kepada Encik Faiz daripada Encik Syahriman Abdul Samad. Assalamualaikum. Mohon pencerahan keberkesanan dan kesesuaian penggunaan subsoil serta pro and con pada masa ini. Mungkin dah jawab tadi, dah ada, mungkin Cik Faiz boleh komen sikit lagi tambahan. Soalan dia, apakah siri tanah ada kaitan dengan show pembajaan? Adakah siri tanah Kelampan memerlukan show pembajaan yang lebih baik, meningkatkan kesuburan tanah serta untuk mengurangkan degree of limitation berbanding dengan tanah kelas 1? Okey, baik. Saya cuba jawab soalan ni dari Tuan Syariman. Pada pandangan kita, betul maksudnya tanah siri kelas 1 lebih baik berbanding dengan tanah siri kelas 4. Jadi kebanyakan tanah-tanah siri kelas 4 ni berbatu, laterite dan sebagainya. Jadi pada pandangan kita, selain daripada show pembajaan yang berbeza daripada siri tanah kelas 1, kita perlukan aplikasi bahan-bahan organik. Macam saya tekankan semasa presentation tadi, apabila kita mengaplikasi bahan organik, kita dapat meningkatkan struktur tanah. Kita dapat menambah baik struktur tanah, menambah baik kesuburan tanah. Di mana maksud menambah baik struktur dan kesuburan tanah ni adalah kita meningkatkan pegangan baja
oleh tanah. Jadi apabila pegangan baja tu dapat ditingkatkan, keperluan unsur-unsur yang diperlukan oleh pokok akan tersedia dalam tanah. Jadi bila pokok nak, dia akan hanya ambil saja. Jadi sangat penting tuan aplikasi bahan organik dahulu, dalam masa yang sama mengaplikasi baja-baja kimia. Jadi itu pandangan kami lah. Jadi lebih baik tuan tumpuan kepada bahan organik sebelum kita fikir berapa banyak baja kita nak tabur. Sebab kita tak tahu, mungkin di sana mungkin tanah siri kelas 4 tapi hujannya bagus. Kita tak tahu kan. Bila hujan bagus, kita apply baja banyak pun, ataupun hujan tinggi kita apply baja banyak pun, mostly baja yang kita tabur tu mungkin akan licin ataupun akan berlaku surface runoff. Jadi lebih baik tuan-tuan tumpukan kepada bahan organik tadi. Okay. Contoh bahan organik macam kompos, ataupun tandan gosong sawit dan sebagainya lah. Baik. Okey, Cik Umar nampak macam nak jawab soalan tu kan. Saya bagi satu lagi soalan lah kata Cik Umar. Okey, daripada Pak Angah Amir Syam boleh jelaskan water stress short and long term effect pada hasil sawit. Short term water stress and then long term punya effect. Silakan Cik Umar. Terima kasih Pak Angah. Pak Angah sihat ke? Dah makan belum? Okey. Untuk soalan Pak Angah tu, okey, dia memang ada bila pokok ni tak cukup air ataupun tuan moderator kita Cik Rosman kata water stress, dia memang akan ada dua efek. Pertama sekali short term, yang kedua long term. Yang saya cerita tadi sebenarnya mungkin ada yang mungkin tak faham sikit, jadi saya cuba ringkaskan sini. Short term dia ada dua efek, iaitu pertama kegagalan tandan ataupun first short term yang kita akan terima ialah pengurangan berat tandan. Itu yang pertama kita akan terima. Yang kedua ialah kegagalan tandan. Yang ketiga adalah keguguran jambak bunga. Itu adalah short term yang kita akan dapat dalam tahun tu. Maknanya kita boleh tahu hasil kita tahun ni ataupun hayunan kita tahun ni pada bulan mungkin bulan September ke kenapa rendah. Itu jadi masalah lah. Yang long term adalah sebenarnya semasa 2 tahun akan datang, iaitu nisbah bunga jantan lebih tinggi. Itu adalah long term. Long term maksudnya 2 tahun lagi. Kita tak nampak dah. Hujan yang 2 tahun, yang 2019 kita tak nampak pun macam ni Pak Angah. Hasil tahun ni 2021 kenapa turun mendadak? Disebabkan hujan 2019 yang memang kita ada 2 kali musim kering. Itu yang long term lah. So kalau siapa yang nak lebih lanjut tu bolehlah. Kita pun ada, Cik Rosmi pun ada cakap tadi ada perkhidmatan kerajaan. Kami pun ada perkhidmatan dari segi persempelan daun dan juga hemat ekonomi. Mungkin ada sesiapa pihak pekebun yang berminat untuk tahu lagi pakej ni, boleh terus komen lah ke bawah tu. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih Tuan Umar, Cik Amir Syam. Diharap mendapat pencerahan yang secerah-cerahnya lah daripada penjelasan Cik Umar tadi. Okey, banyak soalan tapi kita dah kesusukan masa. Saya ambil soalan terakhir daripada Puan Jahara alias kepada Cik Faiz. Adakah membaja 4 kali setahun itu mencukupi? Soalannya simple je. Okay. Jawapan dia bukan kita tengok pada pusingan. Jawapan dia kita tengok kepada kadar yang kita bagi. Kebiasaannya kita akan showkan kadar yang optimum untuk pokok sawit sekitar 10 ke 13 kilo untuk setahun. Ini kadar keperluan lah. Ini kita ambil tapi apapun kita tengok pada nutrien yang kita ambil sampling tadi tu, ataupun kita tengok kepada dia punya potensi hasil. Jadi apabila potensi hasil mungkin tan per hektar dia boleh pergi sampai 25 tan per hektar, mungkin lebih dari itu. Mungkin kita perlukan 11 ke 12 kilo baja setahun. Bukan isu pusingan, dia lebih kepada kadar. Tapi contoh kalau kita bagi 10 kilo, baru kita masuk kepada isu pusingan tadi. 10 kilo kita separate kepada 4 pusingan. Lebih baik sebenarnya berbanding dengan 3 pusingan. Itu dia maksud dia. Perbezaan antara keperluan pusingan dan juga perbezaan kadar tadi. Faham? Okey.
Harap faham. InsyaAllah soalan tu jawapan tu dah jelas lah. Okey, ada soalan di waktu kejederaan ni kepada Cik Syah Cik Syah. Soalan dia. Jika penonton berminat untuk mendapatkan baju FPM ataupun FG Fertilizer lah, saya tu pun silap tersasul kan, nama tertukar. FG Fertilizer. So, adakah mereka boleh contact dealer ataupun terus ke kilang untuk beli, atau macam mana channel ni untuk mereka dapatkan bekalan baja daripada FG Fertilizer? Okey, Cik Rozmi. Sebelum tu, tadi saya terlupa menjawab satu soalan, iaitu soalan yang tadi. Inisiatif FGV Fertilizer memperkenalkan baja-baja yang terjamin kualitinya dengan harga yang berpatutan. So kalau dalam masa baja yang harganya tinggi buat masa ni, kita ada bukan memperkenalkan, baja ni adalah baja formula yang sudah diguna pakai oleh Felda dan FGV dalam masa yang panjang, masa yang lama. Kalau tuan-tuan tengok, kenaikan harga tadi adalah bergantung kebanyakannya kepada harga bahan mentah. Maksudnya satu-satu formula baja tu yang mempunyai formula high end ataupun high K, harga bajanya sudah tentu akan mahal ataupun tinggi. So inisiatif kita adalah mungkin tuan-tuan boleh bertukar kepada baja-baja yang rendah sedikit formulasinya. Secara contoh, baja yang kita boleh cakapkan popular keluaran FG Fertilizer adalah baja compound Felda 3S. Baja ini formulanya adalah 8.3, 6.1, 19.5, 2.5. So kalau kita boleh compare, dia punya N dengan K tu tak berapa tinggi. Maksudnya harga raw mat yang tinggi tadi adalah kebanyakannya daripada N dengan K. So kalau formula kita tu, formula baja tu N dengan K-nya rendah, dan harganya pun akan lebih rendah berbanding yang baja dengan perasusan K yang tinggi. Sebagai contoh 15-15-30. So sudah tentu harganya tinggi kerana K-nya ada 30. Selain itu, untuk tahun 2022, pihak FG Fertilizer pun akan mengenalkan satu formula yang baru untuk mengatasi harga yang tinggi ini. Maksudnya harga kita tu akan jadi lebih rendah dengan nutrien yang mencukupi untuk pokok. Di mana formula baru ini adalah 7-5-22, dan kita menggunakan campuran sulfur dan zeolite dalam baja itu. So ada kandungan tambahan lah. Dan menjawab soalan Cik Rozmi tadi, bagi pihak FG Fertilizer, kebanyakan pesanan baja adalah melalui tender. Tetapi bagi pekebun kecil ataupun smallholder, pihak FG Fertilizer menggunakan sistem wakil jualan ataupun dealership. Di Malaysia saja, Semenanjung, kita mempunyai sebanyak lebih kurang 35 wakil jualan. Maksudnya bagi setiap negeri itu ada wakil jualan masing-masing, di mana lebih memudahkan pelanggan kita ataupun end user, smallholder ni mendapatkan stok. Sebab kadang-kadang end user ni hanya memerlukan 5 beg, 10 beg kan. So kalau nak beli daripada kilang ni, kuantitinya perlu lebih kurang 40 tan ataupun 800 beg untuk mengurangkan kos penghantaran baja tu. Dan lagi satu dengan kapasiti lori yang sedia ada lah, yang FGV Fertilizer ada ni, menggunakan FGV Transport. So agak menyukarkan untuk pembelian secara terus dengan pihak kilang. Tetapi bila beli melalui wakil jualan ni dia orang ada lori-lori kecil untuk menghantar baja-baja tersebut. So kalau ada ingin membeli baja FGV Fertilizer, boleh cuba kontak bahagian pemasaran kita dan kita akan channelkan kepada wakil jualan kita yang betul. Seboleh-bolehnya beli daripada wakil jualan lah. Sebab bila harga baja naik ni, kes baja tiruan ni banyak dekat pasaran. So kita tak nak tuan-tuan spend harga baja walaupun lebih murah daripada harga pasaran. Contoh harga pasaran 100, tuan-tuan beli RM50,
Tapi dalam RM50 tu K-nya ada satu, P-nya ada satu, N-nya ada satu. So tak berhasil juga pada pokok-pokok tuan-tuan sekalian. Itu je. Terima kasih. Okey, terima kasih Cik Syah. Satu panah dua sasaran terus kena tepat di dada. Okey. Kita ada banyak soalan lagi nak ada kat sini. Cuma kepada yang kita tak jawab soalan pada petang ni, insya-Allah pihak moderator akan bersama dengan panelis kita untuk menjawab semua soalan yang tuan-tuan bagi dekat ruangan komen . Terima kasih atas sambutan yang begitu baik daripada semua penonton kita. Jadi saya rasa setakat ini sahaja perkongsian kita berkaitan dengan sesi penerangan berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil sawit. Jadi untuk maklumat lanjut tuan-tuan boleh tinggalkan soalan dan juga apa-apa informasi ataupun nombor telefon di ruangan komen supaya pihak admin dapat menghubungi tuan-tuan untuk memberikan apa jua persoalan yang tuan-tuan ingin ajukan. Okey. Tadi saya mulakan program kita ni dengan pantun. InsyaAllah saya akan akhirkan juga dengan serakat lagi pantun yang terakhir. Okey, di atas dahan burung tempua melihat rusa tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua, di lain masa bersua lagi. Terima kasih kepada semua yang telah menghadiri sesi webinar kita pada petang ini. InsyaAllah kita akan bertemu sekali lagi di masa akan datang. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih.